Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mariam binti Muhammad Mazli, nombor matrik 048371. Hari ini saya akan membentang tajuk penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, di sini kita lihat bahawa secara ringkas peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 28 Safar, Nabi keluar dari rumah baginda. Nabi berada di Gua Sur selama 3 hari. Pada 1 Rabiul Awal, Nabi memulakan hijrah ke Yathrib. Pada 8 Rabiul Awal, Nabi tiba di Quba dan mengasaskan Masjid Quba. Pada 12 Rabiul Awal, Nabi tiba di Yathrib dan disambut dengan penuh kegembiraan. Sebelum kita masuk yang lebih lanjut tentang penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita lihat apa itu hijrah. Hijrah bermaksud perpindahan dan perkataan hijrah berasal dari abjad Latin iaitu hijriyah. Penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan peristiwa yang sangat penting dalam Islam. Hal ini kerana dengan penghijrahan ini, agama Islam dapat disebar dengan meluas ke serata dunia. Penghijrahan Rasulullah juga merupakan titik permulaan bagi perundangan Islam yang diguna pakai sehingga ke hari ini. Di dalam Al-Quran juga ada menyatakan tentang penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa tansuruhu faqad nasarahullahu iz ukhrajahu allazina kafaru saniyasnaini iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudi lam tarawha وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا سُفْلًا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, kalau kamu tidak menolongnya, yakni Nabi Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah pun menolongnya, iaitu ketika kaum kafir di Mekah mengeluarkannya dari negerinya Mekah, sedangkan ia salah seorang daripada 2 sahabat semasa mereka berlindung di dalam gua. Ketika ia berkata kepada sahabatnya, "Janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan semangat tenang dan teram kepada Nabi Muhammad dan menguatkannya dengan bantuan tentera yakni malaikat yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan syirik orang-orang kafir terkebawah, yakni kalah dengan sehina-hinanya, dan kalimah Allah yakni agama Islam ialah yang tertinggi selama-lamanya kerana Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Maksudnya, Allah telah menolong Nabi Muhammad untuk berhijrah ke Madinah. Allah menurunkan semangat tenang dan teram kepada Nabi dan menguatkannya dengan bantuan tentera yakni malaikat. 27 Safar tahun ke-14 kenabian. Pada malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah baginda untuk berhijrah. Ali bin Abi Talib telah menggantikan Nabi di tempat tidur baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah baginda bersama Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun kaum Quraisy telah merancang berbagai cara untuk membunuh Rasulullah kerana mereka tidak mahu Rasulullah menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat Mekah. Namun, mereka masih gagal untuk menghalang Rasulullah daripada keluar berhijrah. Bermalam di Gua Sur, Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Sur kerana dikejar oleh kaum musyrikin Quraisy. Baginda bersama Abu Bakar telah bermalam di sana selama 3 malam. Abdullah bin Abu Bakar, seorang pemuda yang membantu Rasulullah dan Abu Bakar dengan menyampaikan berita yang didengarinya pada waktu siang di kalangan masyarakat musyrikin Quraisy, lalu menyampaikan setiap berita itu kepada Rasulullah dan Abu Bakar tatkala malam.
Amir bin Fuhairah, seorang pemuda yang juga membantu Rasulullah dan Abu Bakar memberikan susu dan membawa kambing-kambing untuk menutup jejak baginda. Asma binti Abu Bakar pula, seorang wanita yang membantu membekalkan makanan kepada Rasulullah dan Abu Bakar sepanjang perjalanan hijrah Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Suraqah bin Malik mengejar Rasulullah SAW dan Abu Bakar di kawasan persisir pantai kerana baginda dan Abu Bakar melalui jalan tersebut. Tetapi akhirnya Suraqah tidak memberitahu kaum Quraisy bahawa itu adalah Rasulullah dan Abu Bakar. 1 Rabiul Awal. Setelah bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari, baginda dan Sayyidina Abu Bakar menyambung perjalanan. Mereka melalui jalan yang jarang dilalui oleh orang dengan bantuan Abdullah bin Uraikid, seorang yang bukan Islam namun boleh dipercayai. 8 Rabiul Awal. Ketika Rasulullah dan Abu Bakar berhijrah, sebelum sampai ke Madinah, baginda bersama Abu Bakar telah singgah di sebuah perkampungan yang bernama Quba. Baginda dan Abu Bakar menetap di sana selama 4 hari. Maka di situlah terbinanya Masjid Quba, iaitu masjid pertama yang dibina di dalam Islam. 12 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian. Baginda telah disambut dengan baik dan penuh kegembiraan oleh penduduk di situ. Walaupun penduduk di Madinah bukan dari kalangan orang yang mewah, tetapi masing-masing menawarkan diri supaya baginda singgah dan menetap di rumah mereka. Baginda memilih untuk menetap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari kerana unta Nabi berhenti berdekatan dengan kawasan rumahnya. Dan baginda membina Masjid Nabawi di tempat unta itu berhenti. Pelajaran dan faedah yang dapat kita perolehi daripada penghijrahan Rasulullah ialah semangat juang yang tinggi ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ingin menyebarkan Islam di Mekah, namun ditindas dan ditolak sehingga ancaman bunuh. Tetapi baginda masih tetap meneruskan perjuangan dakwah baginda untuk membina negara dan perundangan Islam. Yang kedua, hijrah merupakan satu perjalanan yang besar di jalan Allah. Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah untuk menyebarkan agama Islam dan meluaskan lagi empayar Islam. Perundangan Islam pada zaman kini bermula dari peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.